Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, boleh dengar dengan jelas suara saya, Ustaz? Jelas. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min syarri anfusina wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan sahibul fadilah Ustaz Ahmad Zamzami Cik Daud, yang saya muliakan Ustaz Saifu, yang saya muliakan semua peserta-peserta ataupun pembaca-pembaca Al-Quran yang bersama dengan kita pada malam ini. Jadi pertamanya saya mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat saya bersama-sama dalam majlis khatam Al-Quran yang dianjurkan oleh Al-Fadil Ustaz Zamzami. Dan majlis khatam Al-Quran ini adalah satu majlis kemuncak kepada pembacaan Al-Quran. Majlis yang utama dalam membaca Al-Quran. Kalau di peringkat universiti, kemuncak pembelajaran itu adalah convocation atau hari graduasi. Jadi dalam pembacaan Al-Quran juga ada hari kemuncak dia. Hari kemuncak dia ialah hari kita berjaya khatam Al-Quran. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Zamzami, beberapa sahabat radhiyallahu anhum, antaranya Anas ibn Malik, apabila khatam Al-Quran dia akan mengumpul anak-anaknya ataupun kaum kerabatnya untuk sama-sama khatam Al-Quran. Kerana bersama dengan khatam Al-Quran itu banyak keberkatan dan kebaikannya. Doa dimakbulkan, mustajab, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Dan sebahagian para ulama dia menjadikan bacaan khatam Al-Quran ini diadakan di awal malam ataupun di awal pagi, ataupun dia ada pada hari Jumaat. Sebagaimana kalau kita ingat kisah jadual pembacaan Al-Quran Fami Bisyauqi itu daripada suratul Fatihah pada suratul Maidah, bermula hari Sabtu. Kemudian hari Ahad suratul An'am sampai suratul Yunus. Kemudian hari Isnin bermula daripada suratul Hud sampai suratul Bani Israel, Fami Bisyauqi. Hari Selasa daripada suratu Al-Kahfi sampai suratu Asy-Syu'ara. Hari Rabu daripada suratu An-Namli hingga surati Was-Saffati Saffa. Kemudian hari Khamis daripada suratu Sad sampai suratu Qaf. Kemudian hari Jumaat mereka khatam Al-Quran daripada suratul Zariyat sampailah habis Al-Quran. Jadi jadual tu mereka lakukan seminggu itu berakhir pada hari Jumaat. Itu jadual dia. Jadi alhamdulillah saya mengucap berbanyak tahniah kepada Al-Fadhil Ustaz Zamzami dan seluruh pembaca-pembaca Al-Quran kerana telah berjaya membaca Al-Quran dan telah berjaya khatam Al-Quran pada malam, kebetulan pula malam nisfu Sya'ban. Okey. Jadi malam ini banyak kelebihannya. Segala banyak kelebihannya dan dianjur untuk kita memperbanyakkan ibadah, sama ada pembacaan Al-Quran, sembahyang ataupun berwiri dan seumpamanya lah. Jadi Sya'ban ini juga dikenali sebagai Syahrul Al-Quran. Syahrul Al-Quran adalah satu
bulan yang di mana ramai para ulama kita yang terdahulu dia telah menumpukan baca ibadah dan memperbanyakkan ibadah pada bulan Sya'ban ini. Sehinggalah sebahagiannya menamakan bulan Sya'ban sebagai Syahrul Al-Quran, Syahrul Qurra ataupun Syahrul Qurra, di mana para qurra dia fokus untuk membaca Al-Quran, melatih baca Quran dengan jumlah yang banyak. Untuk menghadapi pada bulan Ramadan yang dikenali sebagai Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi itu yang apa dia ni? Yang selalu diamalkanlah. Selalu diamalkan. So kita sebagai apa dia ni, untuk kita pula untuk menghadapi Ramadan al-Mubarak insya-Allah yang tak lama lagi datang, 15 hari saja lagi. Jadi pada bulan ini kita cuba mempersiapkan diri kita dengan pembacaan Al-Quran, tajwidnya bagus, bacaannya bagus, apa dia ni, keazaman dan kesungguhan untuk membaca Al-Quran dengan apa dia ni, dengan lebih bermaknalah, dengan lebih bermakna. Jadi ada beberapa perkara yang saya nak sebut tentang pembacaan Quran ini. Yang pertama tentang pembacaan Quran laju dan lambat. Okey. Laju dan lambat. Ada setengah orang dia nak baca Quran laju. Nak kejar ataupun nak dapatkan khatam Al-Quran dengan jumlah yang banyak. Ada sebahagian pula dia nak baca Quran dengan lambat. Dia mementingkan tadabbur Al-Quran. Jadi kedua-duanya mempunyai kelebihan. Kedua-duanya mempunyai kelebihan. Yang baca Al-Quran dengan jumlah, dengan banyak ni, dengan helaian yang banyak, dengan juzuk yang banyak ni, dia mendapat banyak pahala kerana berdasar kepada hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran dia dapat satu kebaikan diganda kepada bi'ashri amsalihah, 10 ganda. Okey. Jadi dia dapat banyak pahala. Ada pun yang membaca Al-Quran kemudian dia tadabbur makna dan maksud lambat. Okey. Jadi orang yang sebegini dia mendapat pahala yang besar. Yang baca laju tu dapat pahala yang banyak. Yang baca lambat dan tadabbur Al-Quran dia dapat pahala yang besar. So tidak perlulah kita apa dia ni, kita apa dia, berbalah antara mana yang kita nak baca, banyak ke lambat ke, kerana kedua-duanya mempunyai kelebihan yang tersendiri. Yang baca lambat ada kelebihan dia, yang baca cepat ada kelebihan dia. Okey. Kalau kita tengok kepada itu satu perkara lah. Kemudian kalau kita tengok kepada Al-Imam Asy-Syafi'i untuk bulan Ramadan ini, saya memang amat-amat menggalakkanlah pesan pada diri saya dan di sahabat-sahabat sekalian untuk kita buat satu perancangan bagaimana kita nak khatam Al-Quran pada bulan Ramadan yang akan datang. Keazaman memang kena ada. Perbincangan tentang cara mana kita nak khatam Quran juga kena ada. Kerana berbincang sahaja tentang cara untuk membuat ibadah juga adalah satu kebaikan, satu kebajikan. Jadi kalau kita berbincang macam mana kita nak dapatkan khatam Al-Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan, itu adalah satu kebaikan. Dan kalaulah sekiranya kita melakukan persediaan dalam bulan Ramadan nanti, oleh kerana kita ni dekat Ramadan, kita buat persediaan dengan membeli mushaf ataupun kita apa dia ni pederah ataupun menghadap guru ataupun mengulang kaji ilmu tajwid. Itu dah ada satu kebaikan-kebaikan dia tu. Dah nampak dah kesungguhan-kesungguhan dia. Okey.
Bagi sesiapa yang nak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, oleh kerana Ramadan bulan dia sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Jadi Quran ada 30 juzuk. Sebagaimana yang dibaca oleh satu hadis Nabi SAW, Abdullah bin Amr, dia pergi kepada Rasulullah SAW dan minta pandangan Nabi SAW, berapa harikah yang patut aku khatam Al-Quran. Rasulullah kata, iqra'hu fi 30 yawman. Bacalah Quran dalam tempoh 30 hari. Bermaksud satu juzuk satu hari. Dia kata, ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu lagi. Ini kesungguhan lah orang muda. Abdullah bin Amr ni sigharus sahabah, yang bersungguh. Rasulullah kata, iqra'hu fi 20. Baca 20 hari sekali khatam. Aku mampu lebih daripada itu lagi, ya Rasulullah. Iqra'hu fi 10. Bacalah 10 hari. Aku lebih daripada itu lagi, ya Rasulullah. Iqra'hu fi 7. Baca dalam 7 hari. Maknanya seminggu sekali khatam. Aku mampu lebih pada itu lagi, ya Rasulullah. Rasulullah kata, baca pada untuk 3 hari. Dan barang siapa yang membaca Quran aqal min 3 lam yafqahhu, ataupun dengan maksud barang siapa yang membaca kurang daripada 3 hari, dia tidak akan memahaminya. Okey, apa yang dibaca. Jadi itu kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum dalam pembacaan Al-Quran. Jadi dia makin mahu makin apa dia ni, cepat baca Quran, makin cepat baca Quran. Itu dari sudut pembacaan Al-Quran lah. Dari sudut belajar Quran, lain pula hadisnya. Jadi di sini timbul satu permasalahan tentang amalan-amalan para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama yang terdahulu, yang selalu kita dengar ada yang khatam Quran sampai 60 hari, 60 kali satu bulan Ramadan. 60 kali. Cuba bayangkan. Yang Ustaz Zamzami sebut tadi baca 2020 lah. Sebab sebelum PKP. Lepas tu ada banyak masalah sampai 2022. Jadi ulama zaman dahulu, tak apalah, itu masalah yang kita hadapi. Yang ulama zaman dahulunya baca, dia baca ni dengan bersungguh-sungguh, ada yang khatam Al-Quran seminggu sekali. Dia khatam seminggu sekali, masuk Ramadan dia khatam setiap hari sekali. Ada yang khatam Al-Quran pada bulan Ramadan, kita ambil yang top lah. Imam Asy-Syafi'i 60 kali. 60 kali. Imam Al-Bukhari pun katanya macam tu. Imam Abu Hanifah pun, dan beberapa lagi. Ramai lagi para sahabat, ulama yang terdahulu baca Al-Quran sebegitu. Kalau kita tengok kepada Imam Asy-Syafi'i, saya suka menarik perhatian lah, supaya kita dia ni rasa memahami situasi sebenar. Bagaimana bentuk bacaan ataupun perkara ini boleh berlaku sampai 60 kali dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan dia boleh khatam 60 kali. Kat mana sebenarnya, cara mana dia baca, dan kita panggil apa? Mana riwayat yang menyatakan sedemikian. Sebenarnya kisah Imam Syafi'i khatam 60 kali ini diriwayatkan dalam banyak sumber. Ada kata dalam Hilyatul Awliya, ada dalam kitab apa dia ni, Tarikh Al-Baghdadi, Khatib Baghdadi, ada dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala Al-Zahabi, dan beberapa kitab yang lain lagi lah yang menyebut perkara ini. Dan perkara ini diriwayatkan sendiri oleh beberapa muridnya, antaranya Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang meriwayatkan bahawa Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran. Dia cerita tentang tok guru dia, bukan orang lain-lain yang jauh daripada Imam Syafi'i, tetapi murid dia sendiri yang cerita tentang bagaimana gurunya pada bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Jadi dan dia sendiri nak buat benda tu. Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia kata aku tak mampu, aku hanya mampu 59 kali sahaja, kata Ar-Rabi' bin Sulaiman.
Tapi untuk gurunya dia kata sehinggalah ada yang menyatakan itu dibaca dalam sembahyang. Sampai begitu sekali. Jadi ada yang dia cuba kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata baca 3 kali kurang daripada 3 hari itu tidak memahami. Jadi yang ini dijawab oleh para ulama. Al-Imam Syafi'i dia memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan kerana untuk mendapatkan awqat al-fadilah, mendapatkan hari-hari yang begitu berkat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menggunakan bulan Ramadan setiap malam. Dia tadarus dengan Jibril alaihi salam. Jadi untuk mengambil keberkatan ataupun waktu-waktu yang banyak fadilat pada bulan Ramadan itu, Al-Imam Syafi'i memperbanyakkan bacaan Al-Quran Karim. Dan ada juga yang menyatakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Syafi'i dia ini adalah seorang yang memang terkenal dengan orang yang cerdik, bijak, hafaz Quran waktu kecil dan menghafaz menghafaz Al-Quran dan banyak ilmu, sehinggalah kalau kita ingat kitab Muwatta Imam Malik yang hadisnya 1000 lebih ataupun 1500 lebih jumlah hadis tu, dia hanya hafaz 9 hari saja atau 9 malam sahaja, dan dia boleh ingat Al-Quran dengan waktu yang singkat sahaja, dan tidak menjadi masalah sebenarnya baginya untuk membaca Al-Quran dengan tempoh yang sekejap saja boleh khatam Al-Quran. Dan sekali-kali dia tidak tanaqud ataupun bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yafqahu. Nabi tidak melarang, tidak mengharamkan orang baca Quran kurang daripada 3 hari. Cuma Nabi kata tidak faqih ataupun tidak memahami apa yang dia baca. Jadi di sini apabila ada seseorang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa seperti Al-Imam Syafi'i, bahkan ada ulama kata dia Imam Syafi'i walaupun dia baca laju tetapi dia boleh memahami apa yang dia baca dan dia boleh sampai ke peringkat tadabbur apa yang dia baca. Okey. Jadi di sini dengan hujah-hujah yang lain, ada beberapa lagi hujah yang lain yang melihat kemampuan Imam Asy-Syafi'i ini, dan dia sendiri bagi tahu kepada murid-muridnya dan murid-muridnya meriwayatkan, disebut dalam kitab-kitab yang saya nyatakan tadi. Jadi memang begitulah keadaan Imam Asy-Syafi'i yang hidupnya memang bersama dengan Al-Quranul Karim. Tadabbur dia, baca Al-Quran dia, tadabbur dia dan memahami makna Al-Quranul Karim. Okey. Jadi saya sebenarnya kepada orang-orang yang suka baca Quran ini, perkara yang penting juga adalah al-istiqamah. Okey, istiqamah dalam pembacaan Al-Quran. Jadi istiqamah membaca Al-Quran ini maksudnya bacaan Quran ini dia bukan bermusim. Contohnya apa yang dibaca tadi itu, selepas baca habis minal jinnati wan nas, terus mengambil suratul Fatihah dan membaca 5 ayat dalam suratul Al-Baqarah. Jadi ini satu amalan yang baiklah. Ada panggil al-hal wal murtahil ataupun al-hillu wartahal. Satu amalan di mana apabila sudah baca sesuatu, sudah khatam Al-Quran, lalu dimulai dengan bacaan yang lain. Keazaman untuk khatam kali kedua itu isyarat kepada untuk khatam kali kedua. Bukan wa ulaika humul muflihun, tutup situ rapat dak. Maknanya lepas wa ulaika humul muflihun, dia kena ada pula kesinambungan selepas daripada itu. Okey. Itu satu keazaman lah, istiqamah, nampak keazaman untuk khatam kali kedua. Jadi saya rasa
saya ucap banyak terima kasihlah pada Al-Fadhil Ustaz Zamzami dan Ustaz Saiful atas kejayaan untuk khatam Al-Quran. Semoga di masa hadapan ini, bulan Ramadan dan masa hadapan, kita dapat khatam lagi Al-Quran dalam jumlah yang banyak lagi lah. Kalau cuma strategi dia apabila 30 hari itu, okey, kita akan paling tidak akan baca 1 juzuk satu hari. Bagi sesiapa yang nak khatam 2 kali, dia baca 2 juzuk sehari. Kalau dia nak khatam 3 kali, dia kata nak kelainan sikit tahun ni lah. Sebab gawat dah tak ada, semua dah baik Alhamdulillah. Covid pun baik dah Alhamdulillah. Dia nak khatam 3 kali. Jadi 3 juzuk sehari, 10 hari khatam sekali. Tapi kalau dia kata aku nak khatam 1 kali saja, kemudian setiap hari dia baca 4 muka saja. 4 muka tak cukup. Dia kena baca 20 halaman ataupun 10 line. Sebab juzuk tu 10 line. Jadi strategi dan kesungguhan tu dia kena susun molek lah dengan waktu semayang, waktu lapar dia, dengan waktu baca Quran dia tu biar tally dah. Barulah dia dapat mencapai cita-cita untuk khatam Al-Quran pada bulan Ramadan Al-Mubarak nanti insya-Allah. Jadi akhirnya saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana kesudian bagi peluang pada saya untuk bersama-sama dalam majlis yang amat berkat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.